Keadaannya sangat indah dan kalau kita lihat keadaan jalan raya pun bukan seperti Kuala Lumpur. Ini adalah kerana warga Kuala Lumpur patuh kepada MCO. Terima kasih kerana kekal di rumah dan kekal sihat. Dan juga terima kasih kepada semua yang bertugas, pasukan keselamatan kita yang juga bertugas di checkpoint-checkpoint untuk memastikan kawalan MCO ini dipatuhi oleh semua. Dan juga pengorbanan mereka itu kami sangat sanjungi dan ucapkan terima kasih. Dan kepada rakyat Malaysia juga terus memberikan kerjasama kepada mereka. Kadang-kadang anggota pegawai tanya je. Ya, betul. Mereka bukannya agresif pun, cuma mereka tanya nak ke mana, apakah tujuan anda keluar itu ada kepentingan, dan kalau tidak, mereka hanya menjalankan tugas. Ya, dan kepada yang keluar berjoging dan sebagainya, mungkin kita boleh elakkan perkara-perkara seperti itu. Kekal sihat di rumah, amalkan home workout. Tidak perlu keluar daripada kawasan pekarangan rumah kita, dan kalau ditegur oleh pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas, berhemahlah dalam kita berurusan dengan mereka. Mereka hanya menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Satu lagi aspek yang sering menjadi bualan di kalangan kita adalah bagaimana mereka yang bekerja dan terpaksa mengambil cuti dalam yang direhatkan dalam tempoh 2 minggu. Dia apa antara hak-hak yang termaktub. Yang apa yang mereka perlu fahami sekiranya mereka seorang pekerja dan sekiranya mereka seorang majikan juga perlu mengetahui apakah yang perlu difahami dalam menangani 2 minggu ini. Jadi kita bersama tetamu kita di studio akan membantu kita untuk memperincikan apakah hak dan apakah juga yang perlu anda faham tentang keadaan tempoh ini. Kita bersama dengan Faizal Ridwan, Perunding Sumber Manusia, Perunding Dasar dan Polisi Awam. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ini. Sihat? Sihat. Baik. Memang bekerja dari rumah kan? Bekerja dari rumah. Jadi pada tempoh ini ramai yang telah dibekukan gaji, diberhentikan kerja, diberikan cuti tanpa gaji dan sebagainya. Apakah akta yang merangkumi keseluruhan hak pekerja di Malaysia? Dan bagaimana pekerja-pekerja asas kita ini boleh mendapat akses kepada akta tersebut? Sebenarnya ini yang saya rasa telah menimbulkan kebimbangan di media sosial. Selain pada kita mempunyai ketakutan kepada kesihatan dan ancaman nyawa ini, ancaman kepada pendapatan dan pekerjaan ini juga satu yang menjadi kebimbangan kepada sebahagian rakyat Malaysia. Dan saya rasa ramai yang keliru kerana ketakfahaman mereka kepada akta yang dah sedia ada. Macam saya ada ulas di media sosial dan juga beberapa media sebelum ini bahawa pekerja kita sebenarnya dilindungi. Walaupun di bawah perintah kawalan pergerakan ini, mereka berhak untuk mendapat gaji yang sama. Tidak akan terjejas walaupun 1 sen pun, kecuali mereka yang bekerja mungkin lebih masa. Ini mungkin tak lebih masa lah. Mereka berhak untuk mendapat gaji yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, tetapi ini di bawah Akta Kerja 1955. Memang ada peruntukan itu, yang mana mereka akan dapat gaji seperti biasa, tetapi akta ini hanya melindungi mereka yang bergaji 2,000 dan ke bawah sahaja. Dan juga boleh lebih 2,000 jika mereka dalam kategori buruh. Contoh seperti pemandu, pembawa jentera berat, walaupun gaji mereka 10,000, mereka tetap berhak mendapat gaji penuh. Tetapi masalah kita timbul ini kepada mereka yang bergaji lebih daripada RM2,000, terutama di kalangan pengurusan, eksekutif dan profesional. Mereka ini sebenarnya perlu lihat semula kepada kontrak perkhidmatan mereka. Jika tidak ada tema-tema ini, maka dia bergantung kepada ihsan dan budi bicara majikan lah. Kalau kita melihat kepada pekerja yang dilindungi di bawah akta tadi, yang bergaji 2,000 dan ke bawah, bolehkah kontrak mereka dihentikan dalam tempoh MCO ini? Berpandukan peruntukan Undang-Undang dan Akta Kerja 1955, tidak boleh sebarang penamatan berlaku dalam tempoh ini. Tetapi majikan, jika memang terjejas kerana penularan pandemik ni, jika memberi kesan pada satu majikan, mereka tak boleh buat operasi langsung, bukan pada 2 minggu ni, tapi kesan yang berpanjangan. Jadi majikan boleh memikirkan kaedah itu, tapi mereka masih tertakluk kepada Undang-Undang Penamatan Perkhidmatan Pekerja, iaitu mereka perlu memberi sebulan notis, ada pelbagai prosesnya, dan saya rasa mereka boleh bermula pada 1 April.
Dan mereka juga tertakluk juga untuk membayar pampasan mengikut tahun perkhidmatan pekerja. Tidak boleh dengan pendapatan begitu mudah sekali. Jadi kalau ini boleh diberikan pencerahan kepada mereka yang bergaji RM2,000 ke bawah, apakah barangkali yang boleh diberikan kepada golongan pertengahan ini, 2,000 ke atas ini yang masih lagi tidak tahu ke mana hendak dituju? Sebenarnya itulah satu cabaran di Malaysia. Semenjak beberapa tahun yang lalu, saya memang dalam banyak sesi yang saya diberikan peluang dan ruang, saya menekankan kepada kerajaan untuk menyemak semula kadar ini. Kerana Akta Kerja 1955 ini adalah satu akta kerja yang dipakai di seluruh dunia termasuk negara-negara Commonwealth. Dan kadar kita perlindungan 2,000 itu adalah sebenarnya terendah di dunia. Jika kita Singapura, sebuah negara yang telah merdeka daripada Malaysia, menggunakan akta yang sama, tetapi mereka melindungi sehingga pekerja bergaji $4,500 Singapura. Maknanya seakan-akan RM12,000. Jadi sepatutnya kadar ini ditingkatkan kepada kadar RM5,000. Jadi lepas ini mungkin rakyat Malaysia ada kesedaran, mereka boleh mendesak wakil rakyat mereka untuk mengusulkan pindahan ini. Dan saya balik pada soalan itu tentang bagaimana pekerja yang bergaji RM2,000 ke atas. Mereka ini paling kesian. Saya memang sangat simpati. Sebab itu semalam saya juga menyemak tentang pengumuman kerajaan itu. Mereka tidak dilindungi, tetapi majikan boleh gunakan sedikit ihsan mereka sama ada untuk menukar cuti tersebut, cuti PKP ini dalam bentuk cuti tahunan mereka, boleh ambil cuti tahunan. Tapi saya lebih suka mengesyorkan untuk keharmonian, tak ambillah semuanya, tak ambil sekadar sampai 10 hari. Mungkin majikan boleh bagi 5 hari cuti tahunan dan 5 hari cuti ihsan dan sebagainya lah. Itu bergantung pada budi bicara majikan. Jika majikan boleh membayar gaji sepenuhnya, itu adalah lebih baik pada saya. Kalau kita melihat kepada pekerja-pekerja yang tidak dilindungi di bawah akta dan adalah tertakluk kepada ihsan majikan. Jika majikan itu pun tidak dapat menjalin sumber pendapatan, bagaimana untuk majikan memberi ihsan? Ya, itu satu soalan yang sangat menarik. Sebab itu semalam saya sangat mengikuti segala inisiatif yang diberikan kerajaan sebagai Pengundi Bahagian Polisi Awam dan juga Sumber Manusia ini. Contoh semalam, kalau kita melihat bagaimana kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif, saya mengakui tentang majikan juga tentang ada keterikatan. Contohnya majikan-majikan yang berniaga dalam retail, yang jual pakaian, yang duduk dalam pasar raya, kedai-kedai, yang mereka tidak boleh beroperasi. Dan ramai orang mungkin ingat tempoh ini hanya 2 minggu, tetapi saya melahirkan kebimbangan. Ia mungkin berlarutan dengan tengok kes yang saban hari meningkat dan kemungkinan akan lanjut lagi 2 minggu. Di negara lain ada sampai sebulan lebih sudah digunakan perintah ini. Jadi mereka tidak boleh menjana pendapatan. Dalam keadaan ini memang bolehlah. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini saya melihat bahawa bukan sekadar majikan, tetapi kerajaan juga perlu mengambil satu pendekatan yang lebih inklusif, ke akar umbi, agresif dan proaktif. Contoh dalam pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri semalam, saya sangat mengalu-alukan bila membenarkan pengeluaran akaun 2 itu. Tetapi saya muskil dengan mereka yang bergaji 2,000 ke atas, mereka yang berada dalam kelompok M40 ini. Kerana pertamanya, mereka tidak dilindungi oleh Akta Kerja. Keduanya, kebanyakan bantuan selama ini mereka tidak mendapatnya. Contoh, mereka membeli rumah yang lebih mahal. Mereka tidak membeli rumah di bawah projek kerajaan, rumah Selangorku atau rumah PPA, mereka tak layak. Jadi mereka juga tak mendapat bantuan sara hidup. Jadi mereka ini bantuannya tak ada dan sekarang ini mereka akan terputus dengan pendapatan. Jadi mereka ini perlu diberikan sedikit penekanan. Sebab itu saya ada mencadangkan supaya kerajaan memberi bantuan langsung. Seperti di UK, di Britain, apabila kerajaan mereka mengarahkan supaya bar, restoran ditutup, kerajaan mengambil alih gaji itu. Tetapi kerajaan maksimumkan kepada 80%. Jadi saya rasa mungkin kerajaan perlu memikirkan inisiatif ini. Jika berlarutan 2 minggu, saya percaya kebanyakan majikan tidak akan mempunyai kebolehmampuan untuk menampung gaji ini. Jadi kerajaan mungkin boleh memperkenalkan satu insentif bantuan ganti gaji. Seakan itu. Tapi tak perlu sampai gaji penuh. Mungkin 50%, 60% dan sebagainya. Tapi kerajaan pun ada hadnya juga kerana pendapatan kerajaan pun berkurangan. Kita dapat lihat bahawa pelbagai sektor ada terjejas disebabkan oleh COVID-19. Ini bukan satu sektor sahaja. Dan dalam pada itu kita akan terus berlintas langsung sebentar lagi ke Langkawi, saya difahamkan, untuk mendapat laporan daripada rakan setugas di sana berkaitan dengan pengawalan virus dan usaha yang terus dilakukan. Perbincangan di studio berhubung dengan segala aspek tentang sumber manusia. Di studio kita masih lagi berbicara dengan Encik Fazal Rizwan. Terima kasih Encik Fazal terus bersama kami. Tempoh MCO ataupun PKP ini 2 minggu inilah yang kita sedang hadapi. Tapi apa yang perlu kita jangka ataupun perlu kita rancangkan selepas itu?
Saya rasa ini yang satu cabaran sebenarnya ya. Sebab walaupun kita melihat pandemik ini sebenarnya di Malaysia masih ada peningkatan, tetapi dunia sebenarnya bekerja kuat dan saya rasa dalam beberapa minggu ini saja kita akan menemui vaksin untuk mengawal sakit ini. Saya rasa mungkin akan ditemui lah dan pakar-pakar mungkin saya akan mengambil masa dan dengan tempoh PKP ini mungkin dapat memutuskan rantaian. Jadi itu satu benda yang baik dengan kerajaan buat. Tetapi yang sebenarnya satu yang kebimbangan oleh kebanyakan pakar ekonomi ialah kesan rantaian ini. Sebab kalau kita melihat bahawa walaupun katakan tempoh PKP ini 2 minggu atau sebulan mungkin berjaya mengekang kes, kita berjaya dapat mengenapasti pesakit-pesakit dan merawat mereka, tetapi trauma kepada ekonomi, trauma kepada industri dan trauma kepada akan memberi kesan kepada guna tenaga yang mana ada beberapa perniagaan yang akan terjejas seperti perniagaan retail yang saya sebutkan tadi, perniagaan-perniagaan yang melibatkan pertemuan dengan ramai orang. Sebab itu kenapa saya menekankan perlu untuk contingency plan, dana contingency, dan saya rasa kerajaan akan mengumumkannya nanti supaya peningkatan ini dapat menyelamatkan industri kita supaya untuk mengekalkan. Contohnya ada beberapa industri yang mungkin akan terjejas sebulan dua ini seperti industri perkilangan yang berkaitan. Jadi mereka mendapat kurang permintaan barang dan sebagainya. Jadi ini yang saya katakan bahawa perlu sesuatu dilakukan. Tu yang saya kata tadi perlu mungkin kerajaan memperkenalkan macam bantuan ganti gaji dan contohnya macam bantuan sara hidup juga. Bantuan sara hidup saya rasa kerajaan telah buat satu inisiatif yang baik dengan mempercepatkan bantuan itu dan menaikkan 150 iaitu sehingga 1150. Tapi saya masih berharap supaya bantuan ini ditingkatkan mungkin 1,500 tambah lagi 350 dan juga kelas baru, kelas terbaru yang mana bantuan sara hidup ni hanya meliputi mereka bergaji 3,000 ke bawah. Jadi mungkin kita boleh buat kluster hingga 5,000 lah. Sebab saya rasa 5,000 ni masih dalam kategori miskin bandar, bukan miskin bandar lah, di bandar Kuala Lumpur dan Johor Bahru dan Penang satu cabaran yang besar juga. Contoh jika mereka ada pinjaman perumahan, mereka sudah pastilah pinjaman perumahan yang lebih mahal. Juga mereka ada kereta, jika mereka mengalami cuti tanpa gaji berterusan dan juga mereka dibentikan kerja, kesan dominos itu akan lebih teruk dan saya percaya bahawa bantuan kerajaan umumkan semalam KDWSP RM500 dan bantuan perkesun RM600 mungkin tidak banyak membantu kelompok ini. Dan untuk usaha berterusan memastikan ekonomi kita selamat, apa yang boleh kita belajar daripada negara-negara lain? Kerana apa yang berlaku ni, COVID-19 ditakdirkan dalam terminologi ekonomi sebagai Black Swan. Sesuatu yang tidak dijangka berlaku dengan tiba-tiba dan menyebabkan kesan yang begitu mendadak. Jadi bagaimana untuk menyelamatkan ekonomi sesebuah negara seperti kita yang merupakan negara yang kaya dengan sumber asli tetapi sedang berusaha bergerak ke arah ekonomi maju? Sebab itu saya bercakap dari sudut perspektif semua manusia bidang saya saja bahawa sebab itu saya menyarankan kerajaan mengambil satu peranan yang lebih agresif tu dalam tempoh ini. Kerana dalam keadaan pasaran tidak menentu ini, Malaysia ni kita sebenarnya sangat berbeza dengan negara lain. Selain daripada COVID, kita juga mengalami kesan daripada kejatuhan harga minyak. Harga minyak adalah punca pendapatan utama negara kita, masih utamalah. Dan bila kita masukkan cukai perkhidmatan, dia masih jadi satu prioritas, satu pendapatan utama negara. Dan saya rasa unjungan belanjawan 2020 akan ditiamat semula. Dan ini adalah kesan yang saya rasa satu kesan berangkai. Sebab itu saya melihat bahawa kerajaan perlu mereka peranan yang lebih dalam proses ini dan saya rasa kerajaan sedang berusaha ke arah itu yang mungkin akan dimutamakan dalam seminggu dua ini. Sebab itu saya merasakan bahawa industri perlu diselamatkan. Tetapi mereka tidak ada kemampuan. Sebab itu saya rasa macam contohnya kerajaan mengusulkan idea supaya bekerja dari rumah. Itu satu idea menarik. Tetapi masalah paradigma di Malaysia tidak berlaku seperti itu. Sebab itu saya rasa sudah sampai masanya kerajaan memperkenalkan insentif seperti itu. Contohnya insentif bekerja dari rumah. Sebelum ini kita ada insentif belia bekerja, kita ada insentif wanita bekerja, kita ada insentif watan bekerja untuk menggantikan pekerja asing. Sekarang saya rasa kerajaan boleh memperkenalkan insentif bekerja dari rumah, iaitu ada cara. Contohnya macam ni, mana-mana majikan yang sanggup mengubah orientasi pekerjaan dari pejabat ke rumah. Ini juga sebenarnya memberi kelebihan kepada wanita sebab kebanyakan guna tenaga wanita kita yang berpendidikan, berpengalaman terpaksa meninggalkan kerjaya apabila sudah berkahwin dan beranak pinak. Mereka terpaksa mementingkan keluarga. Jadi pekerjaan di rumah tak semualah.
yang saya rasa sesuai seperti accountant, jurulukis plan dan juga mungkin pekerjaan seperti IT, mereka boleh dibuat di rumah dan kerajaan memberi bantuan dari sudut seperti RM500. Tetapi yang mengubah orientasi pekerjaannya, kerajaan akan mendanai RM500 untuk seorang pekerja. Itu contoh inisiatif yang kerajaan boleh perkenalkan. Selain daripada itu, macam saya katakan tadi, bantuan ganti gaji itu juga, tapi kerajaan perlu menilai lah setiap majikan supaya nak mengelakkan yang mengambil kesempatan. Tengok pada kedudukan ekonomi mereka. Saya rasa kerajaan sudah ada sistem itu dalam Perkeso. Perkeso sudah ada data bagaimana proses pemberhentian itu. Jadi kerajaan boleh linkkan antara kerajaan, agensi kerajaan seperti KDOXP dan juga Perkeso. Supaya maklumat itu saling dikongsikan. Seperti bila yang Berhormat umumkan semalam bantuan KDOXP itu RM500 itu, tetapi juga ada bantuan yang lain daripada Perkeso RM600 tapi untuk yang diberhentikan. Tetapi kemusykilan saya contohnya ialah kepada pekerja yang bergaji tinggi macam RM5,000, RM6,000 yang diberhentikan pekerjaan ini. Jadi mereka ini akan sangat terjejas dan bantuan RM500 itu memang tidak akan dapat menampung keperluan mereka. Sebabnya komitmen rumah mereka mungkin RM2,000. Jadi sebab itu saya merasakan bantuan ganti gaji ini membantu dan juga untuk ekonomi rantai yang di bawah. Itu yang paling kritikal. Contohnya macam peniaga kecil, peniaga warung, mereka bekerja sendiri, termasuk juga e-hailing seperti pandu teksi dan juga ini, mereka ini akan jauh lebih terkesan sebab mereka tidak ada majikan dan mereka menggajikan diri mereka sendiri dan kebanyakan mereka tidak mencarung ke DSP. Dan mereka hanya bergantung kepada bantuan sara hidup sekarang. Jadi mungkin kerajaan boleh memperkenalkan segmentation untuk pekerja-pekerja ini tapi tidaklah terlalu tinggi. Mungkin kerajaan boleh membuat gaji minimum RM1,000 sebulan sepanjang tempoh PKP. Baik, cadangan untuk memperbaiki ekonomi dari segi sumber manusia di situ. Kita akan sambung perbincangan ini, tapi untuk ketika ini kita akan berlintas langsung ke Kedah bersama Rashid Jadi untuk mengetahui situasi di sana. Silakan Rashid. Terima kasih rakan setugas Terence dan juga Zaliha di Angkasa Puri. Baiklah saudara, hari ini saya bersama dengan penduduk di Kampung Alustoi Langgar Alustar ini menyediakan makanan ini untuk diberi secara percuma kepada petugas-petugas yang bertugas dalam menangani isu COVID-19 ini saudara. Dan sumbangan ini semuanya adalah hasil inisiatif UMNO bahagian Alustar dari memasak, membungkus sehinggalah mengedarkannya kepada petugas-petugas yang bertugas dalam perintah kawalan keselamatan ini. Dan saya bersama dengan Naib Ketua Bahagian Alustar yang berbahagia Encik Syed Muhammad Abdul Hafiz Mustafa. Baik, Syed, jadi bagaimana dengan tugasan harian dalam memberi sumbangan makanan ini kepada petugas-petugas yang menjalankan tugas hari ini? Okey, terima kasih pihak TM. Hari ini kita dah melakukan kerja-kerja ni dah 5 hari. Jadi kerja ni kita masak secara bergotong royong. Bergotong royong di penduduk di sini. Lepas tu dalam masa yang sama kita ada tim untuk pembungkusan semua. Jadi kita mai ke sini ramai-ramai, kita pack, lepas tu kita hantar. Jadi yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada penyumbang, terutama ketua-ketua UMNO cawangan daripada bahagian Alustar ni. Bila dah dapat masalah ni kan, bukan kata ni lah, bencana ni, ramai yang bertanya ada tak bantuan apa semua kan. Jadi ada juga rakan-rakan yang bertugas di pihak berkuasa ni sukar untuk mereka nak keluar pergi beli barang dan sebagainya. Jadi banyakkan kedai dah tutup, ada yang walk in. Jadi kita ambil inisiatif itulah atas sumbangan tadi daripada ketua-ketua UMNO cawangan, daripada individu, daripada korporat yang kami punya funder besar ni, Datuk Ketua UMNO bahagian kita. Itu Datuk Haji Mak Yusof Ismail, Sima Group. Hari ini yang menyumbang untuk benda-benda. Kira-kira sehari berapa banyak sumbangan makanan? Awal-awal itu dulu 1,000 ya. Dan ni dah meningkat kepada 2,000. Jadi kita bagi kepada PDRM, Jabatan Kesihatan, pihak-pihak yang bertugas lah. Jadi semua di dalam daerah-daerah yang berdekatan ni. Lepas tu
pihak tentera, rela, yang mana yang bertugas lah. Jadi kita tahu mereka ni sukar untuk mencari benda-benda makan ni. Jadi kita buat 2 sesi untuk tengah hari dan juga malam pukul 8. Ya. Tapi yang pentingnya masyarakat di kampung ni bersatulah dalam sama-sama Alhamdulillah. membantu mereka yang memerlukannya. Ya. Jadi kalau dari segi menu pula macam mana harian? Menu ni ada kita betul tukar. Ada yang hari kita makan sedap sikit ayam, ada yang makan daging. Hari ni kita makan ikan dengan telur, gulai telur. Dan jadi kita masak di sini. Menu pun kita ambil menu catering yang cukup terkenal juga, Patam Catering ni. Kan. Jadi maknanya sekurang-kurangnya dia dapat meringankan bebannya dalam keadaan COVID-19 yang melanda ni, petugas-petugas yang bertugas lumus bertugas tanpa mengira waktu ya. Baik, terima kasih Tuan Syed Hafiz Mustafa. Baik. Jadi itu saja laporan saya dari Alustar Kedah ini bersama juru kamera Abdul Hadi Abdul Kadir, kembali bersama Terence dan juga Zaliha di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, dan itu dia satu lagi liputan yang kita bawakan untuk anda, dan memang kita dapat lihat situasi pekerja-pekerja di mana perniagaan tidak seperti biasa. Kekurangan pendapatan dan juga jumlah bilangan stok yang mereka ada tidak boleh dilupuskan dalam tempoh yang tertentu. Banyak kerugian akan dicatat oleh majikan. Jadi bagaimana untuk majikan tadi membantu para pekerja? Kerajaan pun rasanya ada kekangan dalam situasi sebegini. Saya berpendapat memang majikan sepatutnya ada satu ketinggian hati budi lah dalam keadaan sukar. Ini benda yang tidak dapat dijangka. Satu fenomena bukan sahaja Malaysia, sebaliknya banyak dunia terkesan, termasuk negara barat, Itali, Amerika dan juga UK, Britain. Memang saya berharap supaya majikan dapat menyemak semula. Dalam keadaan ini memang untuk menjaga keharmonian industri dan juga untuk memastikan sebagai tanda kebersamaan, majikan yang berkemampuan, saya rasa jangan terlalu berkira dalam keadaan sukar hari ini, sebab pekerja anda sangat memerlukan. Pekerja ini tidak seperti output seperti mesin dan jentera, tidak seperti bahan mentah. Mereka tiga-tiga benda ini tiada hati dan perasaan, tapi pekerja adalah satu makhluk biologi yang hidup. Mereka berperasaan. Saya rasa selama ini mungkin mereka telah berkorban untuk mematikan kelestarian, kelangsungan majikan ke syarikat. Mungkin hari ini syarikat boleh memberikan satu pelepasan istimewa khas kepada mereka, dari sudut gaji, ataupun jika perlu mungkin syarikat boleh mengurangkan gaji, mengurangkan pekerjaan sikit. Dalam keadaan kita susah sama-sama, dan senang sama-sama. Mungkin kerajaan majikan boleh bantu sekarang, tapi akhir tahun nanti mungkin bonus akan berkurangan. Kita boleh menerima kenyataan itu, tapi hakikatnya saya tetap percaya sebagai dasar dan polisi awam bahawa peranan kerajaan itu lebih besar daripada majikan. Sebab kebanyakan majikan kita adalah majikan IKS ya. Majikan besar mungkin tak ada terkesan seperti media-media besar, seperti juga telekomunikasi, mereka mungkin tak terkesan. Tapi yang kecil-kecil IKS, termasuk peniaga-peniaga kecil, mereka terkesan. Mereka ini memang tidak ada simpanan yang banyak. Kalau kita melihat dalam laporan-laporan ekonomi, perniagaan kita ni hanya boleh bertahan setahun dua jika berlaku masalah. Dan juga kalau individu pula, simpanan mereka sangat terhad. Seperti 5 kajian kumpulan wang simpanan pekerja tahun lalu, 2 daripada pekerja rakyat Malaysia berusia 54 tahun ke atas, simpanan mereka kurang RM50,000. Sangat kurang. Sebab itu saya tidak melihat bahawa pengeluaran KDSP itu sebagai satu langkah solusi yang penting. Tapi ia mungkin membantu sedikit, tapi ia bukan satu langkah yang utama. Sebab mereka sudah ada RM50,000 yang kecil, macam saya katakan tadi, dan juga hakikatnya yang mereka mencarum KDSP 55 tahun ke atas pula, kebanyakannya akan habis simpanan dalam tempoh 5 tahun. Sebab itu penggunaan KDSP ini saya bimbang. Saya bersetuju, tapi saya melahirkan kebimbangan bahawa dia akan memberi kesan yang pada masa panjang. Sebab itu saya rasa memang kerajaan perlu kepada satu langkah contingency plan, dana contingency menggunakan rizab kerajaan jika perlu. Sebab ini memang rakyat dalam keadaan terdesak, dalam keadaan nyawa, tangan mereka diikat, tidak boleh pergi ke tempat kerja, tidak boleh bekerja. Majikan juga terpaksa. Mereka bukan tidak mahu berkira, ada majikan terpaksa juga mengecekkan operasi, perniagaan tak laku dan sebagainya. Sebab itu bantuan sara hidup boleh menggalakkan aktiviti jual beli dan perniagaan. Sebab itu saya rasa bantuan-bantuan tunai ini sangat penting dalam keadaan sekarang. Dan apabila kerajaan keluarkan daripada reserve, saya percaya kerajaan akan mengalami sedikit
pengurangan daripada reserve negara, tapi kerajaan boleh menimbang untuk tahun hadapan untuk memikirkan bagaimana kaedahnya. Mungkin kita perlu mengembalikan semula cukai barang dan perkhidmatan GST, tapi mungkin pada kadar 3%, sebab cukai ini sangat penting. Dan saya tidak tahu mengapa kerajaan kerajaan dahulu membatalkan cukai ini. Sebab hari ini terbukti dalam keadaan negara berada dalam keadaan situasi seperti ini yang sangat cemas, kita mengalami masalah sedikit kewangan dan kita terpaksa menggunakan reserve yang ada. Baik, kita akan juga wawarkan kepada anda satu lagi plan untuk membantu mereka yang berada di frontline, mereka yang sedang bertugas ketika ini. Tabung prihatin YKN JKM COVID-19. Yayasan Kebajikan Negara. Anda boleh salurkan keperluan asas, wang tunai dan barangan makanan kepada tabung prihatin YKN JKM ini. Ya, juga telah pun diberikan butiran akaun untuk anda menyampaikan sumbangan dan sama-sama meringankan beban untuk membantu golongan B40 dan juga kumpulan sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat yang kehilangan pendapatan. Ya. Salurkan bantuan kepada Yayasan Kebajikan Negara Malaysia di nombor akaun 5682 101 7986, akaun Maybank Islamic Berhad. Baik, Encik Faizal, bila disebut tentang bajikan yang juga terkesan bagaimana untuk memikirkan nak melepaskan syarikat juga, nak mengendalikan dengan adanya insentif seperti ini, bagaimana dari segi pelaksanaannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan dari sumber-sumber yang sebegini? Saya rasa itu satu kelebihan kepada kerajaan. Kerajaan kita dah ada kelebihan dari sudut penyaluran ini kerana kita punya database yang sangat lengkap. Contoh kalau bantuan sara hidup, kita ada database di lembaga hasil. Ya. Untuk KDSP kita ada ada maklumat KDSP dan juga PKI. Sebab itu saya rasa walaupun saya mencadangkan beberapa insentif yang nampaknya kerajaan perlu keluarkan wang, tetapi insentif ini insentif yang bersasar. Dia kena kepada kumpulan sasaran dan kita boleh mengelakkan keterisan. Sebab itu saya katakan bahawa maklumat kumpulan wang sebenar pekerja itu patut dilingkan dengan maklumat PKSO. Sebab itu saya ada syorkan supaya bantuan pengeluaran akaun 2 ini tidak dihadkan kepada 500, tetapi boleh pergi sehingga 50% daripada kadar gaji pekerja yang terjejas sahaja. Katakan seseorang pegawai itu bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat cari gali minyak. Pendapatannya mungkin RM6,000, tetapi syarikat terpaksa menamatkan perkhidmatan mereka 1 bulan notis, dan bagaimana mereka ingin survive dengan bantuan RM500 itu. Sedangkan komitmen rumah mereka saja mungkin RM2,500. Mereka pastilah tak duduk rumah flat kan. PC apartment mewah RM500,000. Jadi sebab itu saya rasa bantuan itu patut diselaras. Ada mekanismenya dan saya rasa kerajaan Malaysia ada kelebihan di situ. Contohnya juga kita ada contoh macam saya cadangkan juga tentang bantuan kepada peniaga kecil, kepada penjaja, kepada mereka gunting rambut, kepada mereka yang bengkel kereta dan motosikal yang usahakan sendiri dan juga mereka yang memandu e-hailing. Jadi data-data ini sebenarnya kerajaan ada. Kerajaan boleh rujuk kepada Grab, kerajaan boleh dapatkan kepada SSM, kerajaan boleh dapat pada majlis bandara. Mereka perlu mengemukakan bukti-bukti ini untuk membuktikan mereka bekerja sendiri. Tetapi mestilah mereka yang bekerja sendiri itu adalah pendapatan utama, bukan pendapatan kedua. Tak boleh saya seorang pegawai sekali balik buat gap sebagai part time sebab saya pun nak claim. Itu tidak baiklah. Dan saya juga sebenarnya saya terlupa untuk menyentuh tentang selain daripada majikan dan juga kerajaan, saya rasa dah sampai masanya untuk korporat di Malaysia yang jutawan-jutawan Malaysia ini juga bersama dengan kerajaan untuk bantu, sebab kesan ini akan memberi kesan berangkai. Saya rasa sedih dan malu juga apabila saya melihat Jack Ma contohnya, jutawan daripada billionaire daripada China boleh begitu bermurah hati dengan Malaysia, tetapi sampai ke hari ini saya tak nampak lagi dermawan Malaysia ke situ. Tapi saya nampak di peringkat bawahan ada dermawan kita yang muda-muda yang juga bekerja biasa yang menderma makanan, barang keperluan PPE kepada barisan hadapan. Ini satu benda terpuji. Cakap tentang jutawan Malaysia, kami ada senarai. Kami tahu siapa anda. Sebab saya rasa ironis sekali sebab sebelum ini mereka begitu kederapan untuk menyelamatkan bantuan Malaysia dan juga apabila kes di Istana Negara semua menjadi itu. Tapi saya fikir inilah sebenarnya peluang untuk anda menyelamatkan Malaysia, sebab bila anda menyelamatkan pekerja, anda menyelamatkan industri dan pasaran, sebenarnya dalam erti kata yang lain anda menyelamatkan negara yang dicintai ini. Golongan yang betul-betul memerlukan. Kita ingin berlintas langsung ke Pahang terlebih dahulu untuk mengetahui situasi di sana, dan sebenarnya nanti anda juga boleh hantarkan soalan kami di Selamat Pagi Malaysia untuk kita tanyakan kepada
tetamu di studio. Baik, terima Stay kasih. home, stay safe. Terima kasih Hazwan atas laporan dari Pahang tadi, dan itu antara idea yang dapat kita saksikan apa yang boleh dilakukan selama berada di rumah, dan kita sambung juga perbincangan kita di studio sebab banyak sebenarnya bila aspek HR ataupun sumber manusia ni Encik Fazal yang perlu kita ketahui sebanyak mungkin, sebab dengan pengetahuan itulah kita boleh membuat tindakan yang seterusnya. Ada beberapa aspek yang beberapa industri yang mendapat pengecualian boleh datang bekerja bertugas seperti biasa. Tapi apa yang perlu diperincikan, yang perlu difahami oleh majikan dan juga pekerja dalam bidang perindustrian khasnya? Ini yang saya dapat beberapa hari lepas saya dapat banyak aduan ya. Sebab kadang-kadang pekerja ni dia rasa dia tak patut datang bekerja, tapi majikan kata perlu bekerja. Sebab definisi itu essential service tu servis perlulah, perkhidmatan perlu ini. Ramai orang dia tak faham apa maksud perkhidmatan perlu. Kerajaan sudah listkan perkhidmatan perlu ini. Tetapi juga dia ada beberapa industri dan perniagaan itu dia berada di titik kabur. Seperti kerajaan membenarkan tentang telefonis dan juga perkhidmatan e-dagang. Tetapi e-dagang ni mereka perlu tahu, e-dagang ni mesti perniagaan tu didaftarkan dari e-dagang seperti Lazada, berniaga dalam talian, Shopee, Grab dan sebagainya. Atau juga mereka yang bekerja dalam insurans atau telekomunikasi, sudah tentulah telefoni itu perlu bekerja, datang kerja seperti biasa, tetapi untuk company-company, termasuk masuk ada company yang jual vacation ticket, itu tidak termasuk dalam essential service ya. Dan juga walaupun dia telefonis, sebab dia kena tengok, sebab benda ini nak perlukan keikhlasan majikan, sebab jika anda tidak mengambil ini sebagai satu benda penting, dia akan menjejaskan. Terutama saya tengok statistik yang di Petaling Jaya, juga di Lembah Pantai ini, ada bangsa ini ada antara yang tempat tertinggi. Jadi jika anda tak ada keperluan untuk beroperasi, sebab anda bukan perkhidmatan 24 jam seperti insurans ya, anda cuma nak jual package saja. Saya kata aktiviti-aktiviti seperti ini patut dihentikan, dan juga penghilangan juga. Dan kerajaan membenarkan, tapi ramai orang terlepas pandang bahawa kerajaan ada mengenakan peraturan ya, iaitu mereka boleh beroperasi dengan syarat tertentu. Antaranya yang penting, mereka perlu mengecilkan kapasiti pekerja sehingga maksimum 50%. 50%. Maknanya kalau kilang itu ada lebih kurang dari 500 pekerja, mereka mesti beroperasi dengan 250 dan ke bawah supaya ada satu penjagaan sosial ketika kerja. Jadi ini perlu diamalkan, dan pekerja berhak untuk menjawab majikan anda jika majikan mengingkari arahan ini. Dan juga penggilian kerja, kalau bekerja 8 jam mungkin majikan patut hadkan 6 jam, sebab kita nak mengurangkan pertemuan pekerja, datang kerja balik kerja ni, ada jumpa orang lain juga. Dan majikan juga tertakluk untuk membekalkan peralatan keselamatan diri, perlindungan diri ni juga perlu dibekalkan oleh majikan. Dia memang ada akta, di bawah akta keselamatan dan kesihatan pekerja 1994. Jadi jika majikan anda tidak mengikuti dua perkara ini, anda boleh melaporkan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Majikan anda boleh didakwa di bawah satu kesalahan yang membawa penalti hingga RM50,000 Malaysia dan 1 tahun penjara. Ia satu benda yang kritikal. Tapi ramai orang tak melihat itu sebagai satu yang kritikal, sebab mereka tak tahu peruntukan ini sudah ada untuk melindungi pekerja-pekerja di Malaysia. Jadi pada industri-industri tertentu saya nasihatkan untuk mengikuti nasihat dan saranan kerajaan, sebab kalau kita tidak bersama-sama membantu kerajaan, benda ini akan jadi masalah kepada perniagaan kita kemudian hari. Barangkali takut Encik Fazal untuk bersuara menegur majikan sebab takut kena buang kerja barangkali? Itu satu dilema di Malaysia ya. Kadang-kadang pekerja dia takut berinteraksi dengan majikan. Jadi saya sebenarnya menggalakkan untuk pekerja ada keberanian ya. Ini adalah hak anda. Jika anda takut, selama-lamanya anda akan hidup dalam ketakutan. Anda mesti percaya anda benar, dan sebenarnya sesiapa mereka boleh mengadu secara tertutup dengan kementerian, dan jika aduannya diketahui oleh majikan, majikan tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja. Sebab memang ada di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, mana-mana pekerja yang disingkirkan dalam tempoh membuat aduan itu, kerajaan mahkamah boleh mengembalikan pekerja ke tempat asalnya. Mana tindakan pembuangan kerja itu menjadi tidak sah. Dan yang paling penting sebenarnya bukan pekerja saja, tetapi pegawai sumber manusia. Saya melihat kebanyakan pegawai sumber manusia ni, HR di kebanyakan syarikat ni, bukan semualah, tapi ada sebahagian kecil yang tidak terlatih. Mereka tidak terlatih dengan betul, mereka tidak datang dalam bidang HR. Sebab HR ni dia tak macam doktor gigi, dia tak macam architecture, dia ada perundingan, dia punya dikawal oleh majlis. Macam arkitek ada majlis arkitek accountant ada majlis accountant Malaysia yang akan memikirkan. HR tak ada. Sebab itu pun saya menggesa kerajaan supaya membuat satu majlis HR yang membenarkan hanya pegawai HR yang datang daripada ijazah HR atau diploma dan terlatih sahaja ditempatkan. Sebab ada yang kadang-kadang yang tak ada kelayakan bidang lain, atau SPM pun ada jadi pegawai yang cuma bidang tertentu, majikan kecil. Sebab kebanyakan pegawai yang tak terlatih ini memberi maklumat yang salah. Dia beri maklumat salah pada pekerja dan dia beri maklumat salah pada majikan. Dia kata majikan
majikan okey bos, kita boleh beroperasi seperti biasa. Ini salah. Sepatutnya mereka cakap walaupun bos tu mungkin bos kadang-kadang namanya bos cuma menonton TV. Bolehlah idagang. Kita cakap bos minta maaf lah bos, idagang ni maksudnya peniaga idagang itu benar. Yang didaftarkan di bawah idagang seperti Lazada dan juga call center. Macam kita ni nak jual kad bonus, kad peniaga, kad shopping atau kad vacation, percutian. Jadi kita tak termasuk dalam essential. Dalam keadaan kecemasan, orang tak pergi bercuti. Hotel pun tutup. Jadi HR ni perlu memandu majikan. Sebab saya pun juga sebelum ini banyak mendapat pandangan daripada majikan. Jadi saya bagi maknanya betul. Mula majikan memang enggan, tapi bila kita terangkan, dia terima. Macam 1 tahun lalu ada majikan tak menutup kesalahan operasi bila kontrak ditamatkan. Jadi dia nak berhenti. Majikan saya ini memanggil saya untuk mendengar pandangan. Saya mengatakan bahawa dia kena membayar pampasan. Dia kata kenapa bayar pampasan? Sebab kita ditutup. Sebab memang ada Datuk. Ada dalam peruntukan Atan. Dan majikan saya sangat baik hati menerima pandangan saya itu. Dan dia memberikan 200 hingga 300 ribu ringgit untuk pampasan. Saya rasa kebanyakan majikan kita bukanlah jahat tapi mereka tidak dipandu atau diberi satu panduan yang betul dan knowledge pengetahuan oleh pegawai atau pengusaha yang pendidikan dan berpengalaman. Kalau kita melihat kepada daya usaha pekerja itu sahaja, bagaimana untuk pekerja sendiri membela diri tak kala situasi yang sedang melanda mereka sekarang? Baik itu dari sudut undang-undang saya rasa mereka tak perlu risau, memang ada peruntukan dah ada. Cuma dalam tempoh 2 minggu ni ramai yang membuat talian menghubungi Jabatan Tenaga Kerja. Saya rasa memang sukarlah sebab banyak panggilan kan, pekerja kita banyak berjuta-juta Jadi mereka perlu tunggu 1 April nanti, mereka boleh menghubungi dan juga datang ke mana-mana Jabatan Tenaga Kerja. Memang ada bantuan, boleh melaporkan. Jangan rasa bimbang, jangan rasa takut. Saya selalu nasihat pekerja, jika mereka merasakan ada salah laku, majikan mengadakan satu tindakan diskriminasi, mereka perlu melapor. Sebab saya kata dengan mereka, walaupun anda berhenti kerja, tapi dengan melapor itu anda berjaya mendidik majikan anda. Mungkin anda sebagai pekerja, anda tak boleh bercakap dengan majikan anda, tapi dengan bercakap dengan HR atau melaporkan, majikan anda akan terdidik dengan penguasaan. Bila majikan kena samankan, dia belajar sesuatu. Tiba-tiba saya lalu kata dengan utama orang Melayu Islam ni kan, orang Islam selalu komplain dengan saya kan, kenapa anda perlu mengheret majikan-majikan ini ke akhirat? Tuhan ada banyak kes. Bila kita selesaikan di dunia, semua benda di dunia kita selesaikan di dunia. Ada jabatan kerja anda boleh. Tetapi satu cabaran yang paling besar sebenarnya rakyat Malaysia ini ialah kehidupan mereka sebenarnya habis bulan, gaji habis bulan. Ini satu cabaran yang saya memang selalu tekankan tentang mengapa penting untuk pekerja kita ada satu kesedaran tentang kewangan, tentang hak mereka dan sebagainya lah, dan bertenang. Dan saya juga berharap dalam tempoh sukar ini mereka boleh menjaga kesihatan, psikologi, pemikiran mereka, stamina untuk memastikan mereka kekal cegah. Jangan terlalu tertekan sebab walaupun kita tak nampak lagi apa yang kerajaan akan umumkan dan majikan anda akan umumkan, tetapi ia akan menyusul kemudian. Anda betul bertenang. Dan sepatutnya inilah pentingnya kalau anda telah menyimpan, mengadakan saving dan sebagainya, mengamalkan perbelanjaan berhemah. Mungkin dalam masa sukar ini dia membantu. Saya pun tak setuju juga viral di media sosial anda try ini menu baru. Saya setuju saranan bekas mufti Menteri Agama tentang kita mencuba menu-menu baru. Saya rasa ini menarik. Saya pun mencuba pelbagai menu walaupun saya jarang ke dapur, tetapi dah tentulah kita menggunakan menu-menu yang dah tersedia ada. Janganlah nak buat air yang mahal, yang expensive, nanti kita akan menghabiskan pula simpanan kita ini. Tak kala kita duduk di rumah, kita berterima kasih kepada rakan-rakan penghantar makanan kita. Betul. Yang sentiasa bekerja menghantar makanan kepada kita. Tapi apakah pembelaan untuk mereka? Jika berlaku sesuatu kepada syarikat mereka, mereka bukanlah pekerja yang bergaji. Mereka adalah pekerja yang bagaimana? Adakah mereka piecemeal? Adakah mereka kontrak? Apakah pembelaan untuk mereka? Ini satu isu yang penting saya rasa. Sebelum ini kita telah isukan benda ini supaya pekerja-pekerja ini tidak dianggap. Saya tak setuju bahawa pekerja-pekerja seperti Grab ini tidak dilindungi akta kerja. Saya memang tidak bersetuju. Sebab pada saya mereka ini adalah pekerja yang berisiko. Kalau anda kira sebagai kemalangan pekerja yang membawa Grab ini atau terutama yang motosikal bawa Grab Food ini atau Food Panda ini, mereka ni lebih berisiko di atas jalan raya. Tetapi bila mereka digajikan atas persefahaman rakan kongsi, mereka tidak dilindungi. Sebab itu saya dulu memang menegaskan supaya kerajaan perlu sebenarnya memberikan mereka ini walaupun secara part-timer ke, secara separuh masa ke, atau secara macam freelancer ke, atau sebagai apa temas sekalipun, tapi mereka patut dilindungi oleh akta kerja. Yang mana majikan perlu mencarum kepada mereka punya pekeso, angsuran pekerjaan. Jadi benda ini memberi kesan. Tapi bila kerajaan tidak memasukkan mereka, saya tak pasti apa progres. Saya mungkin kerajaan akan masukkan kemudian. Mereka perlu masukkan dalam kategori pekerjaan, bukan usahawan. Sekarang kategori mereka adalah rakan niaga. Sebab mereka bawa kenderaan, mereka tidak ada pekeso. Dan saya percaya kebanyakan mereka ini
tidak ada insurans pribadi pun. Saya boleh katakan sebahagian besar tidak ada insurans pribadi. Jadi mereka tidak ada sebarang perlindungan. Sebab itu Perkesok ini satu insurans yang patut diwajibkan kepada semua kategori pekerjaan, dan hikmah kejadian ini juga kepada pekerja sendiri. Mereka yang bekerja sendiri dan majikan kecil seperti warung, kedai makan, kedai kecil-kecil, mereka belajar sesuatu. Saya rasa ini satu petunjuk yang mungkin kita dapat belajar bahawa pentingnya caruman KWXP dan juga caruman Perkesok. Kerana mereka tidak mencarum kedua-dua caruman ini, maka mereka secara automatiknya tidak layak untuk claim 500 tu, dan juga tak layak untuk 500 kalau ada bolehlah. Untuk Perkesok tu tak layak. Padahal Perkesok telah menyediakan insentif sesiapa pekerja yang terjebak daripada kejadian ini, carum 3 bulan saja akan dapat RM600 sebulan selama 6 bulan. Tapi mereka hilang hak. Jadi saya harap kesedaran masyarakat, pekerja sendiri, majikan-majikan besar seperti GrabFood, Foodpanda ini dapat mengambil iktibar daripada kejadian ini, pandemik COVID-19 ini, untuk memikirkan semula tema-tema ini, mencarum KWXP dan juga Perkesok. Kita juga boleh melihat model-model perniagaan yang dikatakan disruptif. Syarikat Grab merupakan syarikat pengangkutan terbesar dunia ataupun pengangkutan terbesar Asia tanpa memiliki sebarang kenderaan dan tanpa menggaji pemandu-pemandu. Dan ini model yang mereka usahakan, tapi model ini mungkin kurang dari segi kebajikan sosial. Jadi apakah model-model sebegini, model yang berasaskan cloud, e-dagang dan sebagainya, perlu dikaji semula dalam melihat situasi yang berlaku sekarang? Saya menyambut baik banyak inisiatif dunia yang datang ke Malaysia, seperti franchise. Sebelum itu kita ada franchisee, franchise masuk daripada luar negara pada tahun 80-an. 90-an begitu baik sekali. Tapi masalahnya kerajaan pembuat dasar perlu menyemak semula, menyesuaikan model-model perniagaan ini dengan kita punya keadaan semasa Malaysia. Saya bagi satu contoh ya. Industri selain pada GrabFood ialah industri makanan segera. Hari ini industri terbesar di Malaysia ialah industri makanan segera. Seperti kita tengok McDonald, KFC dan sebagainya, Texas Chicken dan sebagainya. Sebagai cendawan tumbuh. Di mana-mana dalam jarak 1 kilometer anda akan jumpa satu franchisee makanan segera. Tetapi ini model perniagaan yang berjaya dan sukses. Dan saya rasa semua mereka yang melabur atau juga pemain industri ini begitu untung sekali. Tetapi ada masalahnya. Kenapa? Sebab di negara-negara maju, mereka punya dasar memberikan pendapatan sehingga 20% daripada keuntungan mereka ada pada penggajian. Mereka mereka memperuntukkan 20% untuk kenaikan gaji mereka lah dan kebajikan. Sebab itu di UK untuk makan satu Big Mac, untuk makan satu Big Mac itu anda cuma perlu kerja 1 jam untuk makan 2 atau 3 Big Mac. Anda boleh melakukannya. Tapi di Malaysia anda terpaksa bekerja 2 jam untuk makan satu Big Mac atau 3 jam. Ini nampak tidak ada yang berlaku. Walaupun sistemnya baik, tapi sebab di Malaysia ada 2 masalah kita. Pertama, kita tak ada kesatuan sekerja. Ini satu kelemahan. Pekerja kita tak ada kesedaran ya. Jadi mereka tidak membuat kesatuan sekerja. Sedangkan di negara barat mereka ada kesatuan sekerja yang akan boleh merundingkan tentang gaji dan kenaikannya. Sebab itu antara industri yang terbela dan begitu bagus sekali dari sudut manfaat pekerjaan ialah industri institusi perbankan. Institusi perbankan yang terbela. Bukan sebab bank ini bagus, tidak. Bukan sebab kita punya Menteri Kewangan pun datang pada sektor perbankan. Tidak. Tetapi sebenarnya ada satu sebab yang mengikat mereka, sebab mereka ada NIUP, mereka ada kesatuan pekerja perbankan ini. Jadi kesatuan ini selalu merundingkan kebajikan dan hak-hak mereka. Tetapi kesatuan itu patut kita wujudkan dalam industri makanan segera dan juga dalam industri juga seperti dagang, GrabFood dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, kerajaan perlu mereview semula lah. Boleh nak amalkan GrabFood, tidak ada salahnya. Tapi apalah salahnya? Sebab cakupan Perkesok itu untuk pengetahuan saudara sangat kecil. Sangat kecil. Cuma RM7, RM10. Tolonglah bagi tahu saya RM10 itu kalau majikan rasa membebankan, saya rasa sangat tidak adil. Sebab Grab pun mencatat keuntungan, ada Foodpanda mencatat keuntungan juta, puluhan juta ya. Setakat RM10 sebulan tu bukan, jangan katakan saya itu satu kos yang sangat membebankan. Saranan penting untuk satu lagi episod kita kena adakan untuk industri perbankan, kerana ada juga soalan yang saya nak tanya sebab berkaitan dengan bank, tapi mungkin akan mengambil masa yang panjang. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi. Untuk minggu ini, Terence, berhubung dengan situasi sekarang, kita akan berlintas langsung lebih panjang dari waktu biasa untuk memberikan perkembangan yang terkini kepada anda semua, dan kami juga sarankan anda juga boleh berkongsi keadaan di kawasan anda. Ya, dan juga kami ingin menjemput menteri-menteri di luar sana untuk datang ke Selamat Pagi Malaysia dan menyampaikan amanat bagi pihak kementerian-kementerian anda. Beritahu rakyat tentang bagaimana anda bertugas untuk menjaga
kebajikan mereka tak kala apa yang berlaku sekarang ini, suatu yang tidak pernah berlaku di Malaysia. Kita mengalami MCO ataupun suatu yang menghadkan pergerakan kita. Dalam pada itu, kita masih ingin menasihati semua rakyat Malaysia supaya stay home dan stay safe. Pastikan anda menjaga sisi keluarga, gunakan sanitizer, basuh tangan dengan sabun setiap kali dan mandi sekerap yang boleh. Terus duduk di rumah, terus selamat dan juga terus fit, stay fit. Baik, kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum. Zaliha Ismail dan juga saya Terence Das. Terima kasih kerana bersama kami.